Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wafa binti Zakaria, bernombor metrik A176001. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia saya, Profesor Madya Dr. Kasih Abu Bakar. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tinjauan literatur, hierarki kesukaran, kosakata Al-Quran. Pengenalan. Al-Quran merupakan kalamullah atau perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Manusia akan memperoleh manfaat daripada Al-Quran apabila ia dibaca, difahami dan dihayati dengan baik. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan agar setiap orang Islam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waratilil Qur'ana tartila, yang bermaksud dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Pemahaman Al-Quran dengan baik bermula daripada pembelajaran aspek kosakata seperti mana yang telah digariskan oleh kebanyakan sarjana dalam kajian lepas. Penguasaan saiz kosakata merupakan antara pengukur kecemerlangan bahasa seseorang itu, iaitu sejauh mana saiz kosakata dapat dikuasai. Bahkan ada juga sebahagian besar kajian yang mengatakan bahawa penguasaan saiz kosakata berkait rapat dengan penguasaan bahasa. Kebanyakan kajian lepas berkenaan dengan kosakata memfokuskan kajian kepada bahasa kedua. Namun begitu, kajian mengenai kosakata Al-Quran masih kurang mendapat perhatian dan masih belum didapati dalam mana-mana kajian. Oleh itu, pengkaji merumuskan bahawa kosakata dalam Al-Quran seharusnya diberikan perhatian kerana penekanan dalam aspek ini terbukti menjadi titik besar dalam penguasaan sesuatu bahasa. Pernyataan masalah. Dalam pembelajaran bahasa Arab, perbahasan mengenai saiz kosakata didapati terhad dibincangkan. Keadaan ini boleh ditinjau daripada beberapa penulisan sarjana pendidikan bahasa Arab yang tidak menyentuh banyak tentang isu saiz kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Kebanyakan kajian lepas berkenaan dengan kosakata memfokuskan kajian kepada bahasa kedua. Namun begitu, kajian berkenaan kosakata Arab masih lagi kurang dijalankan di Malaysia. Begitu juga dengan kajian mengenai kosakata Al-Quran yang masih kurang mendapat perhatian dan masih belum didapati dalam mana-mana kajian. Justru itu, pengkaji ingin menjalankan kajian tentang hierarki kesukaran kosakata Al-Quran supaya dengan adanya kajian ini dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak, terutama sekali dalam bidang pengajian bahasa Arab dan pengajian Al-Quran. Objektif kajian ini adalah menilai ukuran kesukaran kosakata Al-Quran dalam kajian lepas dan membina hierarki kesukaran kosakata Al-Quran dalam kajian lepas. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini dijalankan secara kuantitatif, di mana pengumpulan data daripada kajian-kajian lepas berkenaan kajian kesukaran item kosakata Al-Quran bagi kata nama dan kata kerja menggunakan model pengukuran RAS diekstrakkan dan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan data serta penyusunan kosakata mengikut hierarki tahap kesukaran sama ada mudah, sederhana dan sukar. Setelah berhasil mendapatkan gambaran menyeluruh hasil pengumpulan data, penganalisisan data terbaharu dibuat bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci tentang data yang terbaharu. Analisis data ini akan dibuat dalam dua bahagian, iaitu kata nama dan juga kata kerja. Seterusnya, kita pergi kepada analisis tinjauan literatur. Dalam kajian ini, tinjauan literatur dibagikan kepada 4 tema, iaitu kosakata, saiz kosakata, ujian tahap saiz kosakata dan juga model pengukuran RAS ataupun MPR. Kosakata. Kosakata merupakan komponen yang sangat penting bagi setiap bahasa yang wujud di dunia. Kosakata atau perbendaharaan kata adalah bermaksud perkataan yang mengandungi maksud dan difahami oleh penutur bahasa tersebut. Kosakata juga diertikan sebagai suatu senarai perkataan bahasa sasaran yang diterjemah daripada bahasa tertentu atau senarai perkataan yang boleh dibaca atau dibicarakan oleh penutur tertentu atau digunakan oleh sekumpulan individu tertentu. Menurut Newman dan Dewar 2009,
Kosakata diertikan sebagai perkataan yang perlu kita ketahui untuk berkomunikasi dengan baik, sama ada untuk bercakap atau mendengar. Requeijo juga menyatakan kosakata membawa maksud suatu perkataan yang difahami maknanya dalam konteks ayat. Saiz kosakata dirujuk sebagai aspek kuantiti dan merujuk kepada berapa banyak patah perkataan yang diketahui oleh seseorang. Menurut Nation 2001, saiz kosakata merujuk kepada bilangan perkataan yang diketahui oleh pelajar pada satu tahap kecekapan bahasa yang tertentu. Penguasaan saiz kosakata juga merupakan antara pengukur kecemerlangan bahasa seseorang itu, iaitu dengan menguasai lebih banyak jumlah kosakata. Bahkan sebahagian besar kajian menunjukkan bahawa penguasaan saiz kosakata berkait rapat dengan penguasaan bahasa. Hal ini dibuktikan lagi dengan beberapa dapatan kajian yang mendapati pelajar yang mempunyai penguasaan saiz kosakata yang rendah tidak mampu menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan kemahiran bahasa, terutamanya bertutur dan menulis. Ujian tahap saiz kosakata. Bagi menguji tahap saiz kosakata pada seseorang, terdapat pelbagai ujian kemahiran berbahasa dapat dibuat, seperti kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Menurut kajian Nation 2001 menerangkan mengenai Arabic Vocabulary Level Test (AVLT) yang diadaptasi daripada Vocabulary Level Test ditadbir bagi mengenal pasti saiz kosakata receptive respondent. Manakala ujian lisan dengan reka bentuk Simulated Oral Proficiency Interview SOPI digunakan untuk menilai tahap kecekapan bertutur responden. Abdul Razif dan Muhammad Zaki 2017 menggunakan AVLT dalam kajiannya dengan menguji 3 tahap kata, iaitu tahap 1000 kata, tahap 2000 kata dan tahap 3000 kata. Setiap tahap mengandungi 6 soalan dengan setiap satunya mengandungi 3 item dengan 6 pilihan jawapan. Ini bermakna sebanyak 18 item soalan diperuntukkan dengan 36 sampel perkataan sebagai pilihan jawapan bagi setiap tahap dan jumlah keseluruhan perkataan bagi ketiga-tiga tahap yang diuji adalah 54 patah perkataan dipilih menggunakan kaedah persampilan rawak mudah. Harun 2014 pula menegaskan bahawa pemilihan format ujian ini bertujuan untuk membantu pelajar supaya lebih yakin dalam menyatakan pemahaman mereka tentang perkataan sasaran tanpa dihalang oleh kekurangan pengetahuan sinonim perkataan dan frasa bahasa Arab. Model pengukuran ras atau MPR merupakan suatu model yang digunakan dalam kebanyakan kajian kuantitatif yang berasaskan teori responden item TRI yang gemar digunakan oleh kebanyakan pengkaji untuk menganalisis instrumen kajian mereka seperti mana yang dinyatakan oleh Baker 2001 dan Nur Aimi Akilah 2019. Penggunaan MPR sebagai alat pengukuran telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kajian, khususnya dalam bidang linguistik dan penilaian kemahiran bahasa. Weaver 2005 dalam kajiannya telah menggunakan pengukuran ras untuk mengkaji sifat psikometrik dari 34 item soal sedik yang direka untuk mengukur kesediaan pelajar untuk berkomunikasi WTC dalam bahasa Inggeris di dalam kelas bahasa mereka yang melibatkan perbandingan anggaran ambang kategori yang dihasilkan oleh model skala penilaian dan kredit separa. Di dalam kajian Nur Aimi Akilah turut mengemukakan beberapa kajian-kajian lepas yang menggunakan model pengukuran ras atau MPR sebagai alat pengukuran kajian mereka. Antara kajian yang menggunakan model ini adalah kajian Fox dan Jones yang mengesahkan ciri psychometric instrument attitude toward child molestation yang telah dibina pada tahun 1996 oleh Fitch and Courtney. Kesimpulannya adalah kajian literatur ini membincangkan tentang aspek kosakata, saiz kosakata, ujian tahap saiz kosakata dan berkenaan model pengukuran ras ataupun MPR. Secara umumnya, penekanan terhadap aspek kosakata Al-Quran turut perlu diberi perhatian dalam pembelajaran bahasa Arab dan pembelajaran masa kini.
Hal ini selaras dengan apa yang disebut oleh para sarjana bahawa kosakata menjadi indikator bagi mengetahui tahap penguasaan seseorang dalam sesuatu bahasa. Oleh yang demikian, kajian tentang hierarki kesukaran kosakata Al-Quran ini dibuat berdasarkan kepada penganalisisan data dalam kajian-kajian lepas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.